Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera semua. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kita pada ketika ini. Saya Nur Hayati dari Maktab Sabah sebagai menderita pada hari ini. Sesi tepat bermula pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, marilah kita bersama-sama mendengar sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidikan kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, kini beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, kita persilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi snippet Reflects On yang bertajuk Half-Life of Knowledge. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih Puan Nur Hayati, moderator kita daripada Maktab Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini, pada petang ini, dengan sesi bermula dengan sesi snippets, dan kemudiannya anda akan ikuti sesi hands-on cawangan Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih untuk minggu ini ialah Half-Life of Knowledge. Kita tahu bahawa kita sentiasa terdengar ungkapan bahawa lifelong learning. Kita sentiasa akan perlu belajar. We need to update our knowledge. Tapi apakah, sejauh manakah pentingnya half-life of usaha untuk meningkatkan ilmu yang ada pada kita? Berapa cepatkah ilmu yang ada pada kita akan menjadi usang atau obsolete? Maka kita perlu pastikan kita menerima latihan pada katakan tahun 90-an. Dan sekarangnya ilmu yang kita terima dalam universiti itu mungkin tinggal 20% saja daripada ilmu atau 50% terpulang kepada bidang atau disiplin. Untuk setengah bidang, ilmu itu boleh kekal lebih lama. Maksudnya fakta yang terkandung dalam bidang itu boleh kekal lebih lama. Tapi ada juga bidang yang sentiasa ia berubah. Dan kita sudah pastinya kenal kerana kita dapat bandingkan ilmu yang ada pada kita semasa kita mengikuti pengajian di universiti dan kemudiannya sampai ke sekarang. So, apa sebenarnya half-life of knowledge? Saya akan terangkan dalam slide yang berikutnya. Dan kita tahu kita nak menerokai ilmu bukan mudah kerana masa sentiasa tidak cukup. Banyak untuk kita baca. Dan kita ada banyak tugas-tugas yang lain. So, konsep half-life of knowledge diasaskan oleh Fritz Machlup pada tahun 1962. Ia merujuk kepada tempoh masa yang berlalu sebelum separuh daripada ilmu yang kita terima tu telah dilangkaui oleh ilmu baru atau ilmu yang sedia ada itu sudah didapati sudah luput atau jadi obsolet. Ilmu yang kita terima tentang teori-teori tentang umpamanya tingkah laku kanak-kanak dan sebagainya, kita tahu ada banyak perkembangan yang terkini tentang bidang psikologi kanak-kanak umpamanya, teknologi umpamanya, perubatan bagi bidang perubatan dan sebagainya. Nilai half-life ni didapati makin cepat berubah bagi setengah bidang seperti saya sebut tadi. Dan kajian tentang analisis ini iaitu berapa cepatnya ilmu itu berubah dikenali sebagai scientometrics. Dan kita dapat tentukan kalau fizik lepas
mungkin 9 tahun. Kalau sejarah, mungkin 7 tahun. Ia terpulang kepada fakta baru yang telah muncul dalam masa-masa yang tertentu. So, tuan-tuan dan puan-puan, pada satu masa dahulu dikatakan bahawa knowledge will change every century. Kemudiannya pada tahun 1945, ia dikatakan it was doubling, bertambah 2 kali ganda setiap 25 tahun. Tapi pada tahun 82, ia dikatakan bahawa berubah setiap 12 hingga 13 bulan. Tetapi sekarang dikatakan ilmu di luar sana berubah setiap 12 jam. So kita hanya tak boleh rujuk pada buku, kita memerlukan sumber yang boleh memberi kita ilmu yang terkini. Dan sudah pastinya kita sentiasa akan masuk ke internet untuk lihat. Tapi kita harus lihat kewibawaan ilmu yang kita terima tu. Sejauh mana ilmu itu sahih dan ilmu yang boleh dipercayai. Walaupun kita dapat ilmu yang pelbagai dan yang terkini, persoalannya, how is it making us smarter? Bagaimana kita menggunakan ilmu itu? Itu yang terpenting. Walaupun di luar sana ada banyak ilmu terkini. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda lihat pada graf ya yang dipamerkan di sini, kalau anda lihat garisan merah, school knowledge ya, daripada katakan anda di sekolah menengah ke sekolah rendah ke, ya kita mula belajar tetapi ilmu itu menurun. Ya, half life kerana sudah adanya ilmu-ilmu baru. Jangka masanya di antara 5 hingga 20 tahun. Kalau kita lihat university knowledge sama juga. Banyak kajian menunjukkan bila sebelum nak keluar, sebelum nak graduate, ada ilmu yang kita belajar dalam semester pertama sudah tidak lagi bermakna atau ilmu yang baru ada yang sudah jadi obsolete. So, setiap bidang itu ilmu atau jangka masanya berbeza. It's not the same. Ada setengah bidang ilmu tu boleh kekal lebih lama. So, termasuk teknologi dan IT. Bidang-bidang ini yang paling pendek masa half-life of knowledge ini. Paling ringkas sebelum ilmu yang ada tu menjadi obsolete atau ada yang terbaru. Right? Next slide, please. So, mungkinkah kita kena lihat balik pengajian kita di universiti? Adakah kita hanya perlu fokus kepada domain utama sahaja? Kita baca secara luas, belajar secara luas, dan kita ada kursus-kursus lain pendek untuk kita menyelami satu-satu ilmu itu dengan ilmu yang terkini. Kita cari apakah knowledge gap dan kita cuba rapatkan knowledge gap itu. Dan kita buat yang terkini, just in time learning, ilmu baru. Okey, sekarang ini kalau anda di universiti sudah pastinya anda kena menguasai ilmu tentang AI. Tak boleh ilmu itu tidak disampaikan di universiti. Walaupun anda ada di semester yang ke-6. So, ada caranya universiti boleh memperkenalkan ilmu-ilmu terkini. Mungkin melalui, saya masih ingat masa buat masters dekat US, dia ada satu kertas pengajian yang dia panggil independent learning. Dan anda boleh reka bentuk atau pilih ilmu yang anda nak pelajari di bawah independent learning. So kita perlu ambil langkah yang berbeza berbanding dengan cara yang konvensional. Kita kata ilmu di universiti itu adalah satu fasa dalam hidup kita. Tapi sebenarnya dalam universiti pun kita perlu mengutamakan ilmu baru. So, kadang saya suka kata hikmah oleh Khalil Gibran ini.
A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle. Kita mungkin mempunyai banyak ilmu, tapi kadang-kala ilmu yang kurang ini, yang kita dapat ni, yang terkini ni, mempunyai nilai yang tertinggi. Berbanding dengan ilmu lama yang mungkin kita mempunyai banyak ilmu tu, tetapi ilmu tu sudah luput. So, kita bukan saja nak domain-domain utama, kita perlu lihat interdisciplinary training. Mungkinkah ijazah-ijazah yang kita keluarkan atau kita tawarkan dalam institusi merentasi 2 atau 3 bidang. Umpamanya Bachelor Pendidikan dan Psikologi dalam bidang TESOL atau Bachelor Pendidikan dan Teknologi, Pendidikan Sains umpamanya dan Teknologi. So you need to cross over bidang-bidang tertentu kerana ilmu yang kita sampaikan itu ada kejelikan di antara bidang-bidang ini. Dan inilah paling berguna kalau kita sebut ilmu yang kita nak sampaikan kepada murid-murid kita yang merentasi kurikulum. Kalau ilmu itu perlu merentasi kurikulum, maka pengajian guru di universiti ataupun di institusi pengajian guru, pendidikan guru harus juga merentasi agar kita dapat menyampaikan ilmu secara holistik dan yang terkini, yang merentasi kurikulum sepenuhnya. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi pembelajaran di universiti is not one stage in life. Kerana ilmu itu akan sentiasa berubah, maka kita perlu menerokai ilmu baru. Kerana ilmu baru itu harus selaras dengan perkembangan dalam industri dan masyarakat dan perkembangan di dunia. Kalau di National University of Singapore, NUS, mereka minta graduan mereka kembali ke universiti untuk ilmu yang terkini. Setelah mereka bergraduate, dalam 20 tahun yang kemudiannya pun, mereka digalakkan untuk balik kerana ada kursus-kursus dengan ilmu yang terkini ditawarkan oleh universiti. Mungkin itulah cara atau pendekatan yang kita harus amalkan selain daripada mengikuti program pembangunan profesional melalui PLC ke atau CPD kita dalam organisasi kita ataupun PLN seperti yang kita sedang ikuti sekarang, Professional Learning Network, di mana anda boleh merentasi daripada mana-mana. PLC itu kadang-kadang kita fokus lebih kepada sekolah kita, tapi bila kita gunakan pendekatan PLN ini, kita merentasi dan kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai pihak. Remember, knowledge is important. Kalau knowledge kita adalah knowledge 20 tahun dahulu, knowledge itu sudah jadi luput. We are giving all knowledge kepada murid kita, kepada rakan kita. Ya. So, kita kena sentiasa mencari masa, mencuri masa. Kalau kita adakan CPD dalam institusi kita, di sekolah kita, pastikanlah masa digunakan untuk ilmu yang terkini. Bagi kita sebagai guru, pedagogi merupakan satu bidang yang berubah. Maka kita nak dapat ilmu tentang pedagogi, ilmu terkini tentang pedagogi. Ilmu terkini tentang bagaimana murid belajar. Ilmu terkini tentang bagaimana kita mengajar. Ilmu terkini bagaimana kita nak merangsangkan pembelajaran dalam kalangan murid. Ilmu yang terkini bagaimana kita nak gunakan teknologi secara optimum. Bagaimana kita akan gunakan AI secara optimum tanpa kita mengganggu aspek kreativiti murid kita. We want to sustain creativity. So, ilmu kita patut dirancang oleh institusi supaya kita boleh kembali kepada organisasi yang menjadi
repository ilmu terkini itu seperti institusi, college, universiti dan sebagainya. Next slide please. Kalau dalam bidang perubatan banyak sentiasa berubah. Dan ia dikatakan ilmu mereka berubah setiap setengah jenis ilmu tu dalam bidang perubatan berubah setiap 5 tahun. Ya bukan saja about lifelong learning. Kalau kita ada ilmu terkini, kita buat clinical judgment. Apa maksud clinical judgment? Kita nak buat diagnosis tentang penyakit pesakit kita. Maka ilmu terkini itu adalah penting. Rawatan terkini adalah penting. Hari ini kita ada pelbagai jenis mesin yang boleh membuat kajian atau memberi maklum balas tentang badan manusia. Kita sebut MRI, CT scan dan alat-alat ni atau mesin-mesin ini sentiasa sedang berubah. Of course, mereka merupakan mesin perubatan yang sangat mahal. So timbul pula soalan kepada kita semua. How long is the half-life of knowledge in your field? Kalau anda guru matematik, macam mana? Adakah ilmu itu berubah setiap 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Soalan itu yang kita boleh jawab kalau kita menerokai ilmu baru itu. Tapi kalau kita duduk secara senyap, kita tidak tahu di luar sana apa yang sedang berlaku. Apakah ilmu terbaru yang ada dalam bidang kita? Next slide please. Kalau kita lihat taksonomi Bloom daripada tahun 56, ia sebut tentang knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Tapi pada tahun 94 kita ada review dan kita lihat bahawa ia sebut remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Ya, maka taksonomi ini berkembang selaras dengan ilmu dalam bidang-bidang tertentu dan cara pemikiran manusia dan juga ilmu yang ada di luar sana. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita kena harus arif tentang perkembangan ilmu di luar sana kerana adakah kita nak gunakan pendekatan interdisciplinary iaitu bidang pendidikan dan teknologi, psikologi dan sebagainya. Kita harus fikirkan bersama dan kita perlu buat refleksi dan penelitian yang terkini tentang ilmu yang ada dalam bidang kita. Itulah tujuan utama bila kita adakan mesyuarat-mesyuarat panitia di sekolah agar kita menerokai bersama ilmu terkini tapi ilmu itu harus sahih. Dan untuk mengurangkan half-life supaya ilmu kita bukan tinggal separuh saja daripada apa yang kita terima pada asalnya, mungkinkah kita kena cari ilmu ini daripada robot hybrid solution, umpamanya daripada AI dan daripada pelbagai sumber yang lain. We need to find that accurate and relevant information. So tuan-tuan dan puan-puan, kita ke slide yang terakhir. Jangan lupa bahawa half knowledge is always dangerous. And the person who has half knowledge cannot be called completely educated. So kita kena sentiasa cari ilmu yang terbaru. Tetapi jangan lupa, half knowledge is worse than no knowledge. Right? So kita kena dapat ilmu yang terkini dan remember kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, jurnal dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan remember, reading is thinking. It is easier to build strong children than to fix broken adults. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' atas sesi perkongsian tadi. Boleh saya simpulkan di sini, setiap pendidik perlu terbuka untuk menerima ilmu-ilmu baru terkini, wajib tahu dan wajib ambil tahu. Okay, untuk kita menjadi pendidik yang berinovasi serta berwawasan demi mendidik anak-anak kita.
Dan ianya juga boleh digunakan untuk memudahkan kerja-kerja seharian kita. Terima kasih sekali lagi, Dato'. Betul. Okay. Ya. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi pada hari ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan selamat petang, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat Sabah hebat, salam Sabah maju jaya, salam Dare to Change daripada PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL. Okay. Penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mahinder Singh. Terima kasih. Penceramah CDL siri ke-42 Muhammad Hanif, Puan Elsie Sharon Gilo, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan para guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya sekali lagi Nur Hayati dari Maktab Sabah akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL kali ke-42 #Cikgu Mita Tabang yang bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang merupakan bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pendidik sekalian, CDL hands-on, objektif dia berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Para peserta yang belum pernah ataupun yang mahu mengikuti siri ini bolehlah subscribe ataupun melanggan melalui Telegram CDL. Ada bolehlah baca, guru-guru boleh baca slide di sini ya, ataupun boleh imbas QR code yang ada di sana. Memperkenalkan penceramah CDL kali ke-42 kita. Nama penceramah kita adalah Cikgu Muhammad Hanif bin Jupli, tarikh lahir 16 hari bulan 4 tahun 1988, muda lagi. Tempat lahir daerah Ranau. Option beliau ialah matematik, sejarah perkhidmatan, SK Longna Baram Sarawak dari tahun 2012 sehingga tahun 2015, SK Lubuk Beaufort daripada tahun 2016 sehingga kini. Okay, di sekolah tugas-tugas beliau adalah GPK Co-Curriculum, guru penatia bahasa Inggeris, guru RBT. Okay, hebat. Option Science, tugas-tugas di sekolah lain panitia. Hebat, hebat. Okay. Sepanjang perkongsian ini, guru-guru boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa sahaja dengan menulis di ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Right? Dipersilakan Cikgu Muhammad Hanif untuk sesi seterusnya. Halo, tes mic. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hanif dari SK Lubuk Beaufort. Kalau yang tidak tahu di mana SK Lubuk Beaufort ini, dia di hujung daerah Beaufort, hampir-hampir dengan sempadan dengan Sipitang. Hari ini saya akan share satu inovasi yang kami laksanakan di sekolah bermula daripada tahun 2022 dan kami telah publish pada tahun ini lah. Saya akan share PowerPoint saya sekarang. Masih ada sedikit masalah macam dalam dry run hari itu. Kita ada bahagian yang gelap di sebelah sini dan juga sebelah sini. Tapi rasanya kalau saya sudah go on, kita boleh nampak juga apa yang ada dalam presentation ini.
Okey, sebelum itu saya ulang balik presentation ni sekejap. Okey. Okey, sebelum saya pergi jauh untuk membentangkan perkongsian saya pada pada petang ini, okey, suka saya untuk maklumkan bahawa inovasi yang kami lakukan adalah satu permainan RPG ataupun permainan video yang boleh dimainkan di komputer ataupun di telefon bimbit dan peranti-peranti yang lain. Okey, pelantar yang kami gunakan untuk membina permainan ini ada dalam silibus RBT tahun 4 iaitu Scratch 3.0 dan permainan ini kami gunakan sepenuhnya peta sekolah SK Lubuk. Okey, jadi bagi pemain-pemain yang akan bermain permainan ini, mereka akan berasa seolah-olah sedang berada di SK Lubuk sebab hampir semua animasi ataupun grafik yang digunakan dalam permainan ini adalah berkaitan dengan sekolah. Jadi kita teruskan kepada perkongsian saya pada petang ini. Jika kita bermain permainan ini adalah muka paparan utama permainan itu. Saya gunakan paparan dalam untuk telefon ataupun telefon pintar. Ini boleh dimainkan terutama di Android. Dia akan kelihatan seperti ini. Okey, kita ada macam ni lah permainannya kalau kita start kalau dia guna telefon. Kalau kita guna peranti lain contohnya seperti PC, dia akan lebih besar dia punya resolusi dan ada beberapa kursor ataupun keypad yang tiada kerana kita akan gunakan sepenuhnya keyboard lah. Okey. Ini adalah paparan awal permainan yang mana ia akan memberikan idea kepada murid-murid apa sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi secara ringkasnya dalam permainan ini kami tulis di mana guru matematik kami telah diculik oleh alien dan semua pemain akan cuba untuk menyelamatkan cikgu tersebut. Tapi untuk menyelamatkan guru itu mereka kena cari clue iaitu bulan yang ditunjukkan dalam ini. Dan untuk mendapatkan clue-clue itu mereka kena menjawab soalan matematik. Okey. Kita lihat macam mana permainan yang kami hasilkan ini. Okey, kita ada D-pad ataupun direction pad. Ini untuk membuatkan karakter kita ini bergeraklah. Yang ini kami hanya dapat buat untuk 4 direction yang mana kita boleh pergi ke atas, bawah, kiri dan kanan. Okey. Dan di sebelah kanan, mungkin tidak berapa nampak, di bahagian ini adalah action button yang mana kita boleh gunakan untuk berinteraksi dengan NPC. Okay, NPC yang ada di dalam permainan ini ataupun kita mahu kutip barang yang kita dapat. Bagi pemain-pemain yang tidak pernah ke SK Lubuk, kami sediakan peta untuk pemain-pemain tahu di mana pemain itu sedang berada. Okey. Ini adalah paparan awal permainan yang mana akan ada 10 NPC yang akan memberikan soalan. Semua soalan yang diberikan adalah soalan matematik. Okey, 4 NPC akan memberikan kod untuk melepaskan guru yang diculik oleh alien sebentar tadi itu. Okey. Semua NPC yang ada di dalam permainan ini akan membantu pemain untuk bermain yang mana kalau pemain itu tidak tahu untuk menjawab sesuatu soalan, dia boleh berinteraksi dengan NPC lain untuk mendapatkan idea. Contohnya kalau ada soalan matematik yang memerlukan dia convert duit daripada sen kepada ringgit, kalau dia tidak idea macam mana untuk convert, ada NPC yang akan bagi idea, contohnya untuk tukarkan ringgit kepada sen, dia kena darab dengan 100. Macam itulah. Itu NPC-NPC yang lain lah yang bukan bagi soalan. Dan pada akhir permainan, murid akan tahu prestasi mereka, berapa soalan yang mereka dapat jawab, berapa quest yang mereka dapat selesaikan lah.
itu sedikit sebanyak berkenaan dengan permainan itu. Kita akan lihat lebih lagi mengenai permainan ini pada akhir pembincangan saya. Okey, saya teruskan dengan signifikan pemilihan projek kenapa kami buat permainan video. Okey, salah satunya adalah ia merupakan salah satu daripada 7 teras KPM lah, yang mana untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Dan salah satu lagi sebab kami cipta permainan yang menggunakan gadget, kerana kita tahu bahawa pada masa kini murid-murid sinonim dengan gadget. Okey. Dan apa yang kami cuba ketengahkan, kami cuba bawa murid bermain, dan dalam masa yang sama mereka akan belajar, dan mereka akan aplikasikan apa yang mereka belajar semasa bermain. Okey, mungkin ada yang bertanya apa perbezaan permainan ini dengan permainan-permainan yang ada di pasaran. Okey, ini yang saya selalu beritahu kepada yang bertanya kepada saya. Okey, permainan yang kami ciptakan ini dia tiada unsur keganasan. Dia bukan macam game tipikal di pasaran yang mengutamakan kill to win. Permainan yang kami ciptakan ini dia lebih kepada collect, solve problem and win. Yang mana tidak akan ada satu pun unsur keganasan yang kita guna dalam permainan lah. Semua lebih kepada menjawab soalan, selesaikan masalah, dan kita ikut jalan ceritanya. Permainan ini juga merupakan salah satu daripada program TS25 bagi sekolah kami, iaitu pendekatan dalam pendidikan menggunakan permainan. Dan salah satu lagi sebab adalah kerana kita sekarang berada dari revolusi perindustrian 4.0, dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan bahan digital pendidikan. Okey, kerana kita tahu bahawa sekarang lebih kita menuju ke arah digital. Okey, kita teruskan kepada kronologi pembinaan inovasi. Sebenarnya idea untuk buat permainan ini kami sudah ada sejak tahun 2019. Okey, waktu itu kami sedang cita-cita dan kami dapat idea bagaimana kalau kita buat satu permainan yang mana pemain akan belajar dahulu sebelum mereka menjawab, dan mereka boleh berinteraksi dengan NPC ataupun karakter-karakter yang ada dalam permainan itu. Pada masa itu, kekangan kami pada masa itu adalah dari segi kemudahan, yang mana kami belum dapat menggunakan sepenuhnya Scratch. Jadi pada tahun 2019 kami beralih kepada pelantar PowerPoint. Okey. Kami masih buat permainan untuk murid-murid, tapi kami menggunakan pelantar PowerPoint. Okay. Pada tahun 2021, masa itu saya ambil alih kelas RBT tahun 4, dan saya nampak dalam silibus itu ada kita ada ajar Scratch. Jadi saya bertanya dengan ketua panitia, macam mana kalau kita cuba guna perisan ini untuk buat permainan. Jadi kami buat beberapa trial untuk tengok sama ada pelantar ini boleh guna atau tidak, dan kami tengok dia berpotensi besar, dan kami pilih Scratch 3.0 ini, yang mana ada diajarkan dalam RBT, dan kami bina permainan menggunakan pelantar ini. Dan pada tahun 2022 kami telah berkongsi dengan beberapa sekolah, dan kami minta beberapa sekolah terutama di kawasan pedalaman untuk menguji permainan kami, kerana kami berpendapat jika di kawasan pedalaman boleh memainkan ataupun melaksanakan permainan ini, sepatutnya di kawasan bandar adalah lebih mudah. Dan pada tahun ini kami telah mendapat digital license untuk game ini, dan kami juga berkongsi di peringkat sekolah, daerah, dan ada juga beberapa di peringkat kebangsaan. Okey. Inovasi ini kami buat sekali dengan kajian tindakan, tajuknya sama juga, VLZ Playzone. Okay, kami gunakan model adaptasi daripada McTaggart. Okay, kami ada 3 kitaran prototype, dan ada satu yang final release lah. Okay.
Kalau kita lihat seperti yang saya ceritakan tadi, kami dapat idea ini daripada tahun 2019, tapi dia dipengaruhi banyak daripada permainan yang pertama saya buat pada tahun 2011. Ini adalah storyboard ataupun flowchart permainan PowerPoint yang saya hasilkan pada tahun 2011 dan 2012. Oke, yang ini saya hasilkan semasa masih berada di Maktab Gaya dan saya gunakan untuk sebagai salah satu bahan pembelajaran sewaktu saya dipastikan ke Sarawak dulu lah. Oke, untuk uh, permainan PowerPoint yang lama dia simple saja. Kita diberi stimulus, kita diberi saran. Kalau kita dapat jawab, dia akan bagi markah. Kalau tidak, kita boleh ulang. Pada tahun 2018, kami sudah sediakan storyboard Science RPG game. Sebenarnya permainan ini kami mahu guna untuk Science. Okey, yang sebelah kiri itu adalah storyboard daripada rakan saya. Okey, untuk Science. Oleh kerana pada masa itu kami ada kekangan dari segi kemudahan, kami masih lagi gunakan pelantar PowerPoint dan kami pergi ke satu permainan untuk membantu murid tahun 6 pada masa itu untuk menjawab soalan UPSR terutama yang objektif. Yang game itu kami panggil sebagai English Easy Zone. Dan bila kami gabungkan semua storyboard itu, kami dapat hasilkan satu permainan yang lebih kompleks, yaitu BLZ Playzone pada tahun 2022. Storyboard ini ataupun flowchart ini adalah gabungan adaptasi dan penambahbaikan daripada permainan-permainan sebelum inilah. Jadi kalau kita lihat dia punya flowchart ini, kita boleh repeat ataupun belajar dahulu, atau kalau kita salah kita boleh belajar semula dan baru kita dapatkan kita punya keputusan lah dalam permainan itu. Okey, objektif pembinaan inovasi, ini saya baca sajalah. Untuk menarik minat yang pertama, dan yang kedua untuk membantu murid meningkatkan kemahiran dalam operasi asas bagi soalan matematik berayat. Kami fokuskan kepada operasi asas saja, iaitu tambah, tolak, darab, dan bahagi dalam soalan matematik yang berayat. Okey. Dan soalan inovasi kami adalah, adakah ia dapat menarik minat murid dan adakah ia berkesan sebagai satu medium penguasaan operasi asas bagi soalan matematik berayat. Okey, daripada pelaksanaan inovasi ini adalah keberkesanan dari segi minat murid. Okey, daripada pra-inovasi sebelum kami gunakan inovasi ini, prototipe 1, prototipe 2, prototipe 3 dan prototipe 4 ini sebenarnya adalah final release. Okey, kita boleh lihat peningkatan dalam minat murid, okey, dari kehadiran murid dan dari segi involvement murid dalam pembelajaran. Okey. Dan dari segi peningkatan penguasaan pula kita boleh lihat walaupun unjuran penguasaan itu sedikit, tapi kita nampak ada satu trend yang menaiklah. Untuk yang tahun 5 ini memang agak jelas dia punya peningkatan daripada prototipe 3 kepada prototipe final release, kerana murid tahun 5 pada masa itu terlibat secara tidak langsung dalam penghasilan inovasi inilah. Mereka ada projek mereka sendiri di samping membantu untuk cuba memainkan permainan yang kami ciptakan itu. Kita boleh lihat ini adalah graf daripada peningkatan penglibatan murid dalam kelas, dalam PDP, di luar dan juga di luar waktu sekolah. Sewaktu kami sebarkan kepada semua murid melalui grup sekolah, grup WhatsApp, yang menariknya murid tahun 1, 2 dan 3 juga sama-sama bermain permainan ini, walaupun agak sukar untuk mereka, tapi ada yang dapat menjawab semua soalan. Yang itu kami tahulah siapa yang tolong jawab masa itu. Okey, dan rekod yang saya pegang yang daripada masa final release itu, ada seorang murid yang hanya mengambil masa 2 jam untuk habiskan permainan ini pada hari yang sama.
sebab kami ada satu challenge yang mana pemain pertama yang dapat menyelesaikan semua misi dan side quest dia akan dapat hadiah. Jadi esoknya budak itu screenshot yang dia sudah menang dan dia pergi tagih hadiah dengan saya lah. Okey. Seterusnya ini adalah penguasaan mata pelajaran matematik sebentar tadi. Okey, cara penggunaan inovasi VLZ Playzone. Okey, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa rakan daripada daerah lain yang menolong sama-sama membantu dari segi tryout permainan ini, terutama kepada rakan-rakan di pedalaman dan di yang mempunyai device-device tertentu lah. Okey, kita boleh lihat, kita boleh mainkan di PC, macOS, iOS, Android dan kita gunakan projector lah. Oleh kerana pada masa itu kami tiada device Apple, kami minta pertolongan daripada rakan dari daerah Tuaran, iaitu Cikgu Mix untuk cuba di device yang dia ada lah. Jadi dari segi kos pembinaan inovasi, selalunya bila kita buat sesuatu game, ramai yang beranggapan bahawa kos yang kita gunakan adalah tinggi. Tetapi kalau kita tahu di mana kita mahu dapatkan semua aset ataupun grafik yang kita gunakan, sebenarnya dia sangat murah. Kalau kita lihat, ini adalah yang bahagian yang tidak berapa terang ini adalah aset Fantasy Dreamland. Okay. Yang ini kami beli sebab kami tiada orang yang boleh pandai melukis lah. Okay, masa itu harganya dalam USD $3. Yang ini adalah modern exterior ataupun bahagian bangunan $1.5. Ini bahagian dalaman office $2. Okay, interior $3 dan yang ini special shot for Marvelix ataupun nama sebenarnya adalah yang ini dia tidak minta kami sebut namanya sebab dia bekerja dengan MDEC. Okay, dia share benda ini dengan kami kerana NPC yang digunakan di dalam permainan ini lebih bersifat Malaysia. Salah satu-satunya individu di dalam web itu yang menghasilkan aset untuk Malaysia dan lisen yang kami dapatkan untuk permainan ini adalah percuma. Okay, kos keseluruhan bagi pembinaan inovasi ini hanya memakan sekitar RM40.41 kalau mengikut kadar tukaran wang pada ketika itulah. Okay, $8.98. Dari segi penyebarluasan inovasi, kami telah kongsikan di beberapa conference online dan bersemuka. Yang pertama kami ada MIX, iaitu Malaysian Invention and Innovation Expo, Convention Pembelajaran Digital di UMS, perkongsian dengan PD Beaufort, perkongsian dengan beberapa peserta daripada IAB, perkongsian dengan IPG, SK Longmiri, SK Sungai Tuaran, UPSI, VIC, iRise, Invite, SIFI, Inocel. Ini adalah yang paling baru iaitu Karnival Inovasi Zon Selatan dan Kolokium Kebangsaan SK Pekan Sepitang. Ini adalah video penyebarluasan yang telah kami lakukan. Disebarluaskan kepada berbagai agensi, individu dan sekolah-sekolah. Kami juga hantarkan permainan ini kepada beberapa innovator untuk mendapatkan feedback sebelum kami rilis. Salah seorang daripadanya adalah Dr. Syarir Afandi daripada IPG Kampus Melaka, Dr. Chiam Sun Mei daripada IPG Kent, Dr. Henry Goh dari IPG Kampus Gaya. Selain daripada pensyarah, kami juga hantarkan kepada beberapa orang guru dan pelajar.
Encik Fauzi bin Ahmad dari IPG Kampus Perlis, Encik Mix Hedriansen Regent Johnson dari SK Sungai Tuaran. Ini adalah tulang belakang kami dalam permainan ini kerana beliau adalah satu-satunya penguji yang menggunakan Apple. Jadi untuk iOS dan macOS kami hantarkan permainan ini kepadanya untuk diuji lah. Dan seorang pelajar daripada UPSI, yaitu pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, sedikit perkongsian apa yang telah kami sertai sepanjang tahun 2023 dan ada beberapa dari tahun 2022. Dan ini pencapaian inovasi yang kami kongsikan di beberapa peringkat yang kami sertai. Okey, soalan lazim berkaitan dengan inovasi digital ataupun gamifikasi. Okey, sebelum saya ditanya pada hari ini, saya jawab dulu beberapa soalan yang sering kali disoal kepada saya apabila saya bentangkan soalan ini. Okey, mana tahu ada yang akan bertanya, dia sudah kalau soalan jawapan yang ini ataupun soalan lazim yang ini dijawab, alhamdulillah. Okey, soalan pertama adalah sejak bila mula menghasilkan inovasi permainan digital? Okey, bila kami buat perkongsian, ramai yang bertanya sejak bila kami mula buat permainan video lah, terutama permainan video. Okey, saya kumpulkan semua permainan yang telah saya buat dan kami buat sejak daripada tahun 2011 dalam satu bentuk video. Ini adalah permainan yang kami hasilkan atau yang saya hasilkan pada tahun 2011 yang menggunakan pelantar PowerPoint. Okey, kalau ada guru-guru yang mungkin seumur dengan saya yang masih belajar pada tahun 2011, mungkin mereka familiar dengan karakter-karakter ini yang mana pada masa itu adalah peak kepada permainan MMORPG Ragnarok. Kalau yang memang main MMORPG memang tahu server macam Trinity yang famous Malaysia punya, kita ada Evalize dari Singapura, kita ada Incenro dari Malaysia, kita ada dari Filipina pada masa itu. Beberapa orang guru ataupun rakan saya yang dulunya main permainan yang sama juga familiar dengan permainan inilah. Dan kami gunakan sebagai salah satu untuk menarik minat murid pada masa itu. Permainan ini lebih kepada klik. Kita klik soalan-soalan yang diberi, kita klik jawapannya. Dia lebih kepada soalan objektif. Dan pada tahun 2013, saya ubah sedikit permainan itu untuk lebih sesuai kepada murid-murid tahun 1. Okay, pada masa itu, saya buat sedikit kajian tindakan untuk sains tahun 1 yang mana tajuknya adalah Derai Rasa untuk membezakan antara manis, pahit, masam dengan menggunakan permainan. Kalau murid-murid pada masa itu mereka sukalah sebab pada masa itu mereka semua minat dengan Kamen Rider. Okay. Pada tahun 2014 pula penolong kanan saya pada waktu itu minta bersama dengan dia untuk membuat satu kajian untuk membantu murid-murid prasekolah membezakan antara B dengan D. Okay. Dan tertekan pula. Ini adalah permainan sebelum permainan VLZ Playzone yang kami buat ni lah. Masih menggunakan pelantar PowerPoint. Okay. Dia lebih kepada soalan-soalan grammar dalam bahasa Inggeris. Macam yang moderator jawab tadi, saya option matematik, tapi mengajarnya BI, ketua panitia BI, mengajar RBT. Saya pun lupa sudah bila last saya ajar matematik. Okay.
Okey, dia ini lebih kepada bahasa Inggeris lah permainan yang ini. Ini adalah link yang lama. Soalan yang kedua yang sering saya dapat adalah sejak bolehkah permainan ini dibina berdasarkan sekolah saya? Bila kami kongsikan, bolehkah kami gunakan peta sekolah kami pula untuk permainan ini? Bolehkah ajarkan kami bagaimana untuk buat permainan ini di sekolah kami? Okey. Berita baik kepada guru-guru, terutama guru-guru yang veteran, sebab kami sekarang sedang usahakan untuk membangunkan satu blog yang mana kami kongsikan cara-cara bagaimana untuk membina permainan. Okey, menggunakan Scratch yang mana hanya menggunakan block coding. Yang ini saya telah kongsikan dengan guru-guru di daerah Beaufort dan kebanyakan guru yang hadir pada masa itu adalah guru veteran dan mereka dapat follow modul yang kami berikan sebab kami pecahkan blok itu kepada blok-blok yang mudah. Di dalam ini juga kami akan kongsikan bagaimana untuk membuat permainan dari mula sehingga dia selesai. Okey. Contohnya permainan-permainan seperti yang ini. Kalau kita lihat, ini adalah coding-codingnya. Kami pisahkan kepada coding yang mudah agar guru-guru dan murid-murid juga boleh sama-sama buatlah. Selain daripada game, kami juga berkongsi Macrobotik, iaitu coding tutorial. Tapi yang ini kepada mereka-mereka yang ada Macrobotik boleh tengoklah apa yang kami kongsikan di sini. Okey, yang penuh dan yang simple, dan selain daripada itu kami juga kongsikan coding untuk Rero ataupun idea-idea yang kita boleh gunakan untuk Rero Micro. Selain daripada itu kami juga kongsikan untuk drone education. Tapi pada buat masa ini kami belum open kepada umum kerana blog yang kami bangunkan itu belum siap. InsyaAllah apabila blog itu telah siap, kami akan kongsikan kepada semua guru-guru, murid-murid secara percuma supaya kita sama-sama kongsikan ilmu yang kami ada. Dan yang ketiga, adakah mudah untuk menghasilkan permainan menggunakan Scratch? Okey, ramai yang bertanya susah atau senang. Berapa lama masa untuk siapkan satu permainan? Okey, untuk menjawab soalan ini, saya kongsikan beberapa projek yang telah dilakukan ataupun disiapkan oleh murid-murid. Kami ada memberi modul kepada murid-murid bagaimana untuk modul untuk pembinaan game, dan ini adalah hasil daripada beberapa orang murid dari tahun 2022 hingga kini. Jadi kalau murid boleh buat, cikgu pun boleh buat. Ini adalah PBL RBT tahun 5. Ini murid kami pada tahun lalu. Mereka recreate balik game klasik Seibu Raiden. Ini adalah permainan yang hampir sama kepada permainan yang saya buat itu, kecuali yang ini lebih simple. Dan dia adalah sebenarnya sambungan cerita daripada permainan yang VLZ Playzone itu. Okay, murid yang terlibat dalam inovasi ini adalah murid tahun 4 dan tahun 6. Mereka buat permainan ini untuk menyertai STEM Fiesta Innosel 2023 di Kuala Penyu, dan mereka mendapat anugerah emas. Yang ini mereka masukkan sendiri suara mereka. Okey, mereka gunakan kemudahan-kemudahan yang adalah untuk hasilkan permainan ini. Ada yang guna AI untuk bantu mereka buat teks. Ini adalah hasil dari murid-murid sendirilah. Okey, tapi aset ini dibekalkan oleh guru. Yang ini mereka buat permainan ini lebih bertumpu kepada mata pelajaran sains. Ini pula adalah seorang murid. Murid ini baru dalam tahun 2. Okey, kami bagi modul kepada dia bagaimana untuk
buat satu permainan yang menyerupai Donkey Kong ataupun Super Mario. Kalau kita familiar dengan Super Mario, dia gunakan konsep itu untuk membuat permainan ini. Dia mudah, soalan sifir. 2 darab 1 berapa? Dia akan jawab soalan macam tu lah. Dan ini adalah modifikasi untuk Gamicon untuk pertandingan membuat permainan Scratch untuk STEM pada tahun ini. Okey, murid yang sama dia ubah balik permainan yang lama itu supaya menepati kehendak penganjur lah, iaitu untuk mempromosikan STEM. Okay. Yang uniknya untuk permainan ini mereka gunakan kapal terbang Malaysia iaitu Sukhoi. Mereka guna sprite itu untuk dijadikan hero supaya dampak yang mereka itu dari Malaysia. Macam itulah idea mereka masa itu. Okey, untuk perkongsian saya pada petang ini, kalau ada soalan boleh diajukan. Tapi sebelum itu di skrin sekarang adalah 2 QR code untuk channel YouTube sekolah kami dan channel untuk inovasi ataupun aktiviti-aktiviti murid. Kalau ada yang ingin mendapatkan idea daripada video-video kami, boleh scan dan jangan lupa like dan subscribe juga ya untuk dua-dua channel ini. Yang sebelah kanan lebih kepada sekolah dan yang sebelah kiri lebih kepada inovasi dan perkongsian murid lah. Baiklah, kalau itu saja perkongsian daripada saya pada petang ini. Okey, mungkin untuk next session saya akan kongsikan kepada rakan-rakan semua bagaimana untuk bina satu permainan yang mudah. Okey, untuk hari ini saya share modul yang kami gunakan untuk murid kami bagi permainan untuk Top Gun itu. Ini adalah manual dia dan ini adalah game yang telah dihasilkan. Pada masa akan datang kami akan kongsikan pula bagaimana untuk hasilkan permainan ini dan kita akan mungkin kita boleh kongsi bersama-sama ataupun buat bersama-sama bagaimana permainan itu dihasilkan. Ini adalah contoh permainan yang kami hasilkan bersama murid-murid. Yang ini boleh nampak kan? Okey, ini boleh nampak. Okey, ini adalah Scratch 3.0 yang kami gunakan untuk ajar murid-murid bagaimana untuk buat permainan lah. Pada masa akan datang kami akan kongsikan semua aset ini, tetapi codingnya tidak ada dan kita boleh buat bersama-sama pada sesi yang akan datang lah. Okey, kita akan dalam masa 1 jam rasanya kita boleh siapkan satu permainan. Ini adalah permainan yang telah siap dibina oleh murid kami. Kita tengok macam mana permainan ini. Oh, terlampau kuat punyanya. Okey, mungkin bunyinya terlampau kuat ya. Okey, rakan-rakan sekalian, pada masa yang sesi yang seterusnya kami akan kongsikan bagaimana untuk kita hasilkan sendiri permainan-permainan daripada Scratch. Okey, kalau ada papasan daripada rakan-rakan semua, boleh ajukanlah. Di bahagian chat ada Desmond. I would like to visit your PDP using this one day. Yeah, Mr. Desmond, you can come to our school. Maybe next time I can bring you to my school. Yes, Scratch is interesting. Jangan risau. Apa yang kami sedang bangunkan pada ketika ini adalah modul untuk kita buat Scratch secara kendiri dengan lebih mudah.
Okey, kami akan sediakan satu modul, kami akan kongsikan kepada rakan-rakan sekalian. Bagaimana kita gunakan Scratch ini untuk membina game ataupun untuk PDP kita. Kalau kita lihat di YouTube, memang ada ramai yang kongsikan bagaimana untuk Halo. membina permainan, tapi Halo. kebanyakan yang mereka kongsikan itu sangat kompleks. Okey, kalau kita tengok kepada Scratcher yang memang pro, contoh macam Griffpatch yang banyak jadi rujukan, memang sangat-sangat kompleks coding yang dia buat. Tapi apa yang kami cuba hasilkan pada fasa yang seterusnya adalah satu modul untuk guru-guru dan murid-murid sama-sama belajar menghasilkan aplikasi ataupun permainan ataupun Halo. untuk kegunaan PDP menggunakan Scratch. Okey, tak apa. Nampaknya Cikgu Yati ada masalah dari segi audio. Saya akan sambung membantu Cikgu Yati lah. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang kita hari ini, Cikgu Muhammad Hanif, atas perkongsian yang sangat-sangat menarik. Waktu uh, waktu dry run hari itu pun saya sudah kagum dengan apa yang Cikgu Hanif telah bangunkan bersama-sama dengan pelajar-pelajar jugalah. Okey, sekiranya tidak ada apa-apa soalan daripada para peserta, cikgu-cikgu lain, kita sudah sampai ke akhir sesi hari ini. Sebentar lagi saya akan kongsikan pautan kehadiran di ruangan chat. Okey, saya telah kongsikan pautan kehadiran untuk cikgu-cikgu isi. So, selepas cikgu-cikgu isi pautan tersebut, pastikan maklumat yang diisi itu adalah betul. Kemudian e-sijil akan dihantar kepada email yang telah cikgu-cikgu isi pada Google Form itulah. Dan e-sijil tersebut boleh digunakan untuk didaftarkan di dalam SPL KTM. Okey. Sekiranya tidak ada apa-apa soalan lagi, kita sudah sampai ke akhir sesi hari ini. Untuk makluman cikgu-cikgu semua, minggu hadapan kita tidak akan ada sesi untuk CDL Hands-on Sabah kerana kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Oleh itu, kita akan sambung semula pada minggu yang akan datang lagi lah. Jadi itu sahaja. Rasanya Cikgu Hanif ada apa-apa ingin tambah ataupun simpulkan? Untuk hari ini setakat itu saja. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan buat sesi bengkel secara hands-on, macam bagaimana untuk bangunkan permainan Scratch. Okey, ada beberapa permainan yang kami telah sediakan dan kita boleh sama-sama bina permainan itulah. Terima kasih atas kehadiran semua. Kalau ada apa-apa soalan selepas ini pun boleh tanya kepada boleh berhubung untuk bertanya lah kalau ada apa-apa soalan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Cikgu Hanif dan juga moderator kita Cikgu Hayati untuk sesi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, kalau boleh kita sama-sama buka kamera kita untuk kita ambil gambar sebagai dokumentasi lah untuk sesi hari ini. Okay, cikgu-cikgu, mana yang boleh onkan kamera, kita boleh on kamera. Ini nampaknya ada yang mendengar sesi ini daripada pejabat. Ada yang dari rumah. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda. Baiklah, ada juga yang cikgu-cikgu dari kereta ni. Cikgu on the way pulang. Terima kasih sebab sudi hadir. Okey. Pada paparan saya, kita ada 2 batch. Jadi, kita, kekal senyum dahulu cikgu-cikgu sementara saya ambil gambar. Okay, dalam binaan. 1, 2, 3, senyum. Bentar ya cikgu. Okay, tunggu sekejap. Ada satu lagi muka surat. Kekal senyum cikgu-cikgu. 1, 2, 3. Okey. Alright, cikgu-cikgu, terima kasih. Ada cikgu yang tanya berkenaan link kehadiran. Sebentar saya akan paste sekali lagi. Okey. Itu adalah link kehadiran untuk sesi hari ini. Diminta cikgu-cikgu yang belum mengisi, isilah isi supaya boleh dapat isi lah.
Ya, sama-sama Puan Elsie. Tidak apa Cikgu Faizal. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita boleh akhiri sesi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan juga pembentang kita dan juga Puan Elsie. Kita jumpa minggu-minggu yang akan datang untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.